Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita sama balik kitab kita ni Sabilal Muhtadi, karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjariyah. Dalam kita ni muka surat 124 itu bab syarat tayamum lah, syarat tayamum, fasal syarat tayamum lah. Fasal pada menyatakan segala syarat tayamum. Bermula segala syarat tayamum itu 10 perkara. Pertama, hendaklah ia dengan tanah. Kerana firman Allah Ta'ala, fatayammamu sa'idan. Telah ditafsirkan oleh Ibn Abbas dan lainnya akan sa'id itu dengan turab, iaitu tanah. Maka sahlah tayamum dengan barang yang warna tanah. Sama ada ia putih atau merah atau hitam atau barang sebagainya hingga tanah yang diperbuat ubat. Dengan dia seperti tanah Armani dan tanah yang dipindahkan oleh anak-anak. Dan jika bercampur ia dengan air liurnya sekalipun. Seperti tanah yang terajinah dengan benda yang cair. Yang suci apabila dikurangkan akan dia dan jika berubah dengan dia warnanya dan rasanya dan baunya. Sekalipun dan tanah yang terbakar jikalau ada ia jadi hitam sekalipun. Selama ia jadi habu. Habu tidak jadi habu lah, maka sekalian itu memadai akan tayamum. Dengan syarat jika ada baginya ghibar, maka dikeranakan indah sah. Tayamum dengan pasir yang kasar yang ada baginya ghibar. Tebu lah ghibarnya. Ghibar. Tiada dengan pasir yang halus yang lekat. Ia pada anggota kerana bahasanya ia sebab lekatnya pada anggota meregahkan ia akan sampai ghubar. Dah, ni detail sangat. Ni kita tak setuju dah. Pasir hak melekat tangan ni kira bukan debu dah. Pada anggota maka iaitu tiada madai, maka diketahui daripada demikian itu tiada madai tayamum dengan yang lain daripada tanah seperti kapur dan artal dan asahan tembikar atau batu atau kaca dan habu tanah yang dibakar dan tiada memberi tayamum dengan tanah yang tiada ada baginya ghubar. Tak ada debu dah, seperti tanah yang lagi basah. Tiada memberi tayamum dengan pasir yang tiada ada baginya ghubar, debu, seperti pasir yang sudah berbasah. Itu syarat yang pertama dah. Syarat yang kedua, bahawa ada tanah yang akan tayamum itu suci kerana firman Allah Ta'ala, fatayammamu sa'idan tayyibah. Telah ditafsirkan oleh Ibn Abbas dan lainnya akan tayyibah itu dengan tahir, artinya yang suci. Yani maka qasad, niat oleh kamu akan tanah yang suci, maka tiada madai dengan tanah yang kena najis. Seperti tanah perkuburan. Dah. Yang sentiasa dikali kerana menanam mayat yang lain, seperti setengah perkuburan negeri-negeri Mekah dan Mesir kerana bercampur tanahnya dengan umpama tanah dan danur sekalian mayat yang dikuburkan dalamnya. Jadi tanah tercampur dengan mayat dah, mayat yang hancur dah. Jadi kira najis. Syarat yang ketiga, bahawa tiada ada tanah yang akan tayamum itu musta'mal, yakni yang sudah terpakai pada tayamum. Syarat ketiga, bahawa tiada ada tanah yang akan tayamum itu musta'mal, yakni yang sudah terpakai pada tayamum, iaitu yang tanggal ia pada anggota tayamum atau yang gugur ia daripada anggota, kemudian daripada tersentuh ia dengan dia. Dan jika tiada berpaling ia daripadanya sekalipun, maka jika diambilnya akan tanah itu daripada hawa udara, kemudian daripada bercerai ia daripada anggotanya, yang tersentuh ia dengannya, nescaya tiadalah memadai akan dia. Dan tanah yang musta'mal pada mensucikannya yang kena najasah mughallazah, seperti yang musta'mal pada tayamum juga kerana yang dikehendaki dengan tahir, yang pada tafsir tayyiban itu tahur, artinya yang suci lagi menyucikan. Dan tanah yang musta'mal yang telah digunakan itu tiada lagi menyucikan, dan jika ada ia suci sekalipun maka tiada sah tayamum dengan tanah yang musta'mal, seperti tiada sah wuduk dengan air yang musta'mal, tapi tanah yang musta'mal terlebih utama. Dengan tiada sah daripada air musta'mal, kerana tanah yang musta'mal adalah ia terdhaif daripada air musta'mal. Kata berat lagi ya. Tanah musta'mal lah. Lah kita dah mazhab kita keras sangat bab musta'mal. Soal, jika ditanya orang bahawasanya tanah tayamum
itu tiada mengangkatkan ia akan hadas, maka tiada ia jadi musta'mal, yakni dengan isti'mal yang menjadikan dhaif bersalahan air yang terpakai pada umpama wuduk. Jawabnya ni, bahawasanya sebab yang menghasilkan isti'mal itu bukan ia khusus mengangkatkan hadas jua. Hanya sebabnya itu hilang tegah daripada umpama sembahyang dengan dalil bahawasanya air wuduk dan orang yang sentiasa hadas itu musta'mal ia dengan isti'mal yang menjadikan dia dhaif. Serta bahawasanya tiada ia mengangkatkan hadas, maka bersamaanlah dengan air. Syahadat diketahui daripada ta'rif tanah musta'mal dengan yang tersebut itu bahawasanya sah tayamum seorang atau orang banyak daripada tanah yang sedikit berapa kali, dan jikalau mengangkatkan seorang akan tangannya pada pertengahan menyapu anggota, kemudian maka dihantarkannya pula akan dia, lalu disapukannya, sahlah tayamum atasnya, qaul yang asah. Dan keluar dengan kata yang gugur daripada anggota yang kemudian daripada tersentuh ia dengan dia tanah yang gugur daripada anggota dengan tiada tersentuh ia pada anggota, maka iaitu tiada musta'mal. Habis kita baca syarat keempat lepas ni. Okey, syarat tayamum dia. Pasal pertama, syarat tayamum ada 10 perkara. Kita baca saat ni sampai 3 dah. Syarat tayamum ada 10 perkara. Pertama, alat yang dipergunakan dalam tayamum adalah tanah. Sebagaimana terangkan Allah dalam firman-Nya, fatayammamu sa'idan tayyiban. Maka bertayamumlah dengan tanah, surah Al-Maidah ayat ke-6. Ibn Abbas mengatakan sa'idan dalam ayat itu berarti tanah, dan sebahagian mufassirin mengertikan dengan turab, yakni berasal dari tanah juga lah. Sa'idan ni sebenarnya maksud benda timbu deh, benda timbu daripada muqaddimah lah, di atas permukaan bumi ni. Tapi Ibn Abbas kata tanah. Tanah lah hak molek sekalinya. Cumanya mazhab kita detail sangat bab tanah ni. Nak tanah, betul-betul tanah. Kadang-kadang payah. Boleh bertayamum dengan tanah yang berwarna saja, baik warna putih, merah, hitam atau lainnya. Bahkan tanah yang dibuat ubat seperti tanah Armenia dan tanah dipindahkan oleh rayap, oleh anak-anak ke apa dah. Sekalipun tanah tadi telah tercampur dengan air liurnya dan tanah lumpur yang bercampur dengan zat cair yang suci ni, bila sudah dikeringkan, tapi syarat kering basah tak boleh tanah lumpur yang kering sekalipun berubah bau, rasa dan warnanya, dan tanah terbakar sekalipun berwarna hitam selama belum menjadi abu. Ni hitam tapi tak jadi abu lagi boleh. Semua itu boleh dipakai untuk bertayamum dengan syarat jika berdebu. Ni masalah istilah berdebu dah. Sedangkan sa'idan tu tanah ni. Turab pun berasal dari tanah juga. Bukan debu, tapi bicara debu ni masalah ni. Kerana itu sah bertayamum dengan pasir yang kasar yang berdebu. Nak debu juga. Dia tidak boleh dengan pasir yang halus yang melekat pada anggota. Tak boleh pula. Kerana lekatnya pada anggota mencegah sampainya debu ke anggota tubuh. Kita baca dulu dah. Tapi saya tak setuju dulu dah. Betul saya kata dia sangat, kita tak boleh menyulitkan sangat dah. Mazhab lain tu dinding pun ada dah. Satu pokok boleh. Kita ni sangat susah dah. Dan dapat dimengerti dari yang diterangkan di atas, tidak boleh bertayamum dengan selain dari tanah seperti kapur, tembikar, batu, kaca dan abu. Dan demikian juga tidak boleh bertayamum dengan tanah yang tidak berdebu seperti tanah yang basah. Ini memang ada. Dan juga tidak dengan pasir yang tidak berdebu seperti pasir yang basah. Betul lah tu dah. Tanah dipakai tak disuci kerana Allah Ta'ala firman, "Tayammamu sa'idan tayyiban", artinya maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Surah Al-Maidah ayat 6 ya. Menurut Ibn Abbas, kata tayyiban tu baik tu, tayyiban lah. Tanah yang bersih, tayyiban baik lah. Dengan bersih, dan para maksudnya kata tayyiban ditafsirkan dengan bersih, dan para mufassirin yang lain yang menafsirkan kata tayyiban tu artinya diartikan dengan suci. Tak kotor, tanah yang tidak kotor, tidak bernajis lah. Maka sesuai dengan arti di atas ayat dapat diartikan qasadmu, niatmu, olehmu akan tanah yang suci. Kerana itu tidak boleh dengan tanah yang kena najis seperti tanah kuburan yang terus-menerus digali untuk menanam jenazah yang baru seperti kuburan di Mekah dan Mesir. Kuburan Ma'la ke apa dah.
Jadi kubur-kubur tu kubur yang ramai sangat orang dah. Kadang-kadang dia pindah satu lain tu tak lain, masuk ke lain pun tak ada tempat tolong dah. Jadi hak awam ni kita boleh buat macam harta dia punya dah. Kubur dah. Jadi benda tu sepakat tu. Ulama kata haram buat binaan atas kubur dah. Terutama kubur dia sepakat tu kubur ni kubur awam dah, lepas tu kubur yang diwakafkan dah. Dia bukan jadi hak milik peribadi dah. Kita ni tanah. Dan tidak berlaku macam negara Arab tu. Jadi tak tukar sama lah. Dekat tempat tu ramai sangat orang mati, tepat pulak sepi. Jadi tu dia yang ambil kubur lama tu tukar orang dah. Yang ambil tulis kau apa tak tempat lain dah. Masuk ke lain pula. Jadi dia tak boleh buat hak sendiri lah, buat binaan ke mana. Masa dia berubah pula dah. Nak tukar orang lain pula. Jadi tak boleh buat macam kubur sendiri. Macam tanah sendiri. Ni tanah awam dah. Jadi benda tu sepakat dah. Tak ada mazhab kata boleh pun buat binaan atas kubur dah. Tambah-tambah hadis jelas melarangnya dah. Lepas tu kubur ni tempat kotor dah. Najis. Sebenarnya kubur sendiri tak boleh buat semaya, tak boleh buat gapo dah. Okey, tempat beribadah kira dah. Nak semaya bel tunggu kubur gapo tu karut dah tak betul dah. Kubur tak boleh buat semaya gapo. Tak boleh semaya di kubur ni sampai lagi dah. Dan dia berapa perkara sebabnya dipercayai ada setengah tu pengagungan kubur dah. Tempat ibadah takut mengagung kubur. Ada setengah ulama kata najis. Paling kurang pun kata najis lah. Dan najis ataupun tak boleh di kubur tak boleh buat semaya bel dah. Semaya jenazah khilaf. Tapi kuat dalil memang Nabi pernah buat dah. Jadi dia bukan semaya lah, dia macam doa dah. Walaupun dia sebut semua solat jenazah, tapi dia lebih pada doa. Dia tidak ada rokok dan sujud, maka itu dibenarkan dikubur. Ada mazhab mana tak Maliki ke tak boleh dah. Jadi mazhab kita boleh semaya jenazah dikubur dah. Kerana tanahnya bercampur dengan bahagian daging yang busuk dari jenazah yang dikuburkan dalamnya. Jadi tanah kubur ni kebanyakan ulama kita ia kait dengan najis lah, bukan pengagungan. Tapi mazhab lain ada ia kait dengan pengagungan. Kalau ada dua-dua lagi berat lah. Kita campur dua-dua tu molek. Iaitu tak boleh semaya ke beribadah ke apa. Secara umumnya dikuburkan dia situ tempat najis. Dan lagi kerana dia tu kita tak si pengagungan pada kubur dah. Bukan tempat ibadah di kubur dah. Gitulah keadaannya. Yang ketiga, tanah dipakai bukan tanah yang musta'mal, telah digunakan. Ini pun masalah detail sangat. Sedangkan Nabi tak pernah bicara dah. Sahabat tak pernah bicara. Hadis air pun musta'mal tu Nabi jelas dalil yang digunakan. Sebabnya Nabi tak pernah sipir air dah. Ambil asmai sipir. Tapi jelas juga dalilnya Nabi ni tak pernah sipir. Pak air Nabi ni dia tak ada oleh orang lain. Dia sahabat-sahabat yang berkat dah. Nak sipir gua nak entah dah ke sahabat lain untuk ambil berkat dah. Tak boleh nak sipir jugalah dah. Jadi di segi dalil secara umum ni payah juga kita kata nak kata terang kita nak pegang ni, kita belajar tu boleh tapi kita pegang kemah-keming jadi menyusahkan kita sebab dalil tak terang dah. Jadi janganlah kita tanah musta'mal ni fikir musta'mal takut satu sikit gapo dah. Sedangkan dalil tak kuat, macam mana kita nak pakai kemah keming walaupun kita mengaku mazhab Syafi'i pun. Siapa ke dah hak dalil kuat ni kita tak pakai, dalil hak kurang kuat ni kita pakai kemah keming. Kita belajarlah. Tapi nak amal tu fikir semula takkanlah siapa timbul waswah. Masalah waswah ni. Ai musta'mal waswah, tanah musta'mal waswah atau si lagi tu dah. Jadi tak apalah kita baca. Yang ni yang sudah terpakai pada tayamum yang lain seperti tanah tertinggal pada anggota yang kemudian terjatuh. Jatuh itulah. Akhir musta'malnya sudah tersentuh dengan anggota itulah. Anggota tayamum. Jika diambilnya tanah dari udara kemudian terpisah dari anggotanya tersentuh tidaklah boleh dipakai lagi dah. Jatuh tanah tu di udara, kita peringat balik debu tu. Tak boleh. Debu ni baru halus tak nampak dah. Kita nak fikir gitu. Jadi waswah fikir siapa tahan ni lah. Demikian juga tidak boleh memakai tanah bekas menyucikan najis mughalazah seperti tanah yang musta'mal pada tayamum dah. Memanglah kalau najis mughalazah. Najis mutawassithah tak boleh kalau kita tahu nampak kena najis itu dah. Hak mughalazah lagi dah.
bekas menyucikan najis mughalazah, kata ni maksudnya tanah pernah guna dah tadi untuk cuci mughalazah orang ialah pasal ada lagi perbincangan nak sucikan najis mughalazah kena guna air tanah ni. Air tanah tu bekas kita basuh air tanah daripada 7 air tu untuk bersih najis mughalazah. Kering pun tak boleh guna tu. Okeylah, bolehlah kita kata terima, tak usah terima, tak boleh guna dah. Sekadar tahulah hak nampak dah zahir. Kalau amat pun tak usah biasa dah dah. Kerana dikenakan dengan suci dalam ayat ini ialah yang suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci. Sedangkan tanah yang musta'mal tidak menyucikan sekalipun tampaknya suci dah. Dia kata gitulah. Dia akan suci dalil terus terang-terang. Ini maksud najis, bukanlah musta'mal, benar dah. Tidak sah bertayammum dengan tanah yang musta'mal yang dikiaskan dengan berwuduk dengan yang musta'mal. Apa pun kias lah. Pasal dalil dulu tak ada Nabi cerita dah. Air musta'mal nak pun tak ada dalil yang jelas juga. Cuma Nabi ni tidak ada. Ni negara Arab ni pada pasirnya air kurang dah. Air kurang punya lah kurang air tu, tapi Nabi tak ada nak. Dan tidak suruh sahabat-sahabat ni lepas ambil semai tak ada air tu. Buat air semai semula. Tak ada tu dah. Terang dah tu jelas hadis ni dah. Jadi tak boleh lah. Tapi nak sampai ke tahap kita jadi waswah, mecik sikit waswah kena air musta'mal, kena tanah musta'mal ni, melampau lah kata dah. Mutanati'un kata, tanatuk dah. Jadi menyebabkan kita susah dalam beragama dah. Tak usah lagi tu dah. Tapi tanah musta'mal terlebih utama dengan tidak sah dari air musta'mal. Kata kerana tanah yang musta'mal lebih lemah daripada air musta'mal dari segi konsep menyucikan dah. Air lebih menyucikan daripada tanah. Dia kata gitu lah. Jadi kalau tanah musta'mal lebih teruk, lebih tak boleh kita guna daripada air musta'mal. Ni kias lah dalil tak ada. Dalil terang lah, direct, sorah. Nah, semuanya kias. Okey. Jadi kita kira tak usah fikirlah benda gini lah, musta'mal. Jika tanya orang tanah tayammum tidak mengangkat hadas kerana itu tidak menjadi musta'mal, berbeza dengan air terpakai dalam berwuduk. Nah, jadi ada kata tanah tak jadi musta'mal. Air pakai wuduk memanglah jadi musta'mal dah. Kalau kita fikir pun dalil ada lah. Cukup sikit lah. Tanah ni jadi musta'mal kan. Nabi pun tak jadi cerita dah. Dia jawab lah. Ulama mazhab Syafi'i jawab. Dan yang menyebabkan musta'mal bukan hanya kerana mengangkat hadas saja. Tapi sebab musta'mal itu ialah kerana menghapuskan. Yang mencegah sahnya solat dengan alasan bahawa air dipakai berwuduk dan orang yang sentiasa berhadas, bekas basahannya menjadi musta'mal yang menyebabkan dia lemah. Sedangkan ia tidak mengangkatkan hadas, demikianlah sama tanah dan air dalam pemakaiannya. Dia kata gitulah dah. Dia kata dia menghapus yang mencegah sahnya solat dah. Serupa dia kata dah. Dia kata gitulah. Tapi solat kita cerita ni ada dalam Sahih Bukhari dah. Tepuk sekali je. Dah, bukan tepuk 2 kali hadis tu. Tepuk sekali sapu muka dan tangan. Lagilah berat kalau kita nak kira hak ni enggak. Habislah terhapusnya pandangan ulama mazhab kita ni. Tapi tak bawa dah kitab mazhab kita mana dah. Sapu tu sekali, lepas tu sapu muka dan tangan. Tangan pula dalam hadis tu terang-terang sahabat tu ayat ni Nabi ajar siapa pergelangan tangan dah. Itu mazhab Bukhari tu dia kata sekat tu je dah. Tihlah kita dah. Jadi kita kira jangan pergi tekan sangat lah. Pak musta'mal ni. Tanah musta'mal ke apa dah. Walaupun dia kata gini-gini nak jawab. Dia jawab dengan tanpa bawa dalil dah. Dapat dimengerti dan dari definisi tanah musta'mal, sah tayammum seorang atau orang banyak dari tanah sedikit. Beberapa kali dan kalau seorang mengangkat tangannya pada pertengahan menyapu. Sesudah itu lalu diletakkannya lagi tangannya lalu disapunya. Sahlah tayammumnya menurut pendapat yang sahih. Dan dikeluarkan. Okey, jadi kalau saya kata tepuk tangan atas tanah dah. Lepas tu sapu muka. Dah tepuk tangan pula tempat tulur lebih kurang dah. Dia kira tak musta'mal tu dah. Lepas tulur pasal hak tu kira tanah baru, tanah tu tak ambil. Tanah hak ambil ni lekat muka dah, kita dah debu muka. Tak kira musta'mal situ dah. Dan dikeluarkan dari kata terjatuh dari tanah dari anggota yang sudah tersentuh ialah tanah. Yang jatuh dari anggota dengan tidak tersentuh. Dah.
maka tanah itu dia termasuk musta'mal dah. Tanah hak tersentuh, hak terlekat tangan itu bukan musta'mal lah. Musta'malnya lepas kena muka, bukan kena tepuk mula lah. Bentar lah. Jadi apa pun kesimpulan kita akan apa ke? Jangan memberatkan perkara ini. Ngaji pun duk lama je nak pergi ke mahkamah, ikut dia lah. Kita dah. Dari segi dalil kita faham musta'mal ni tidaklah jelas. Dari segi dalilnya kita tak boleh pergi sampai tahap melampau. Jadi waswah, jadi menyusahkan dalam beragama dah. Jadi ambil semaya ke apa pun memang tak usahnya kita tadah lah untuk ambil semaya dah, tak molek lah. Kecuali buat berubat. Dah. Ambil berkat pun hanyalah Nabi dah. Walai pun tak ada Abu Bakar, Umar atau wali ustaz mana pun tak boleh ambil berkat dengan air semaya tak wali dah. Tapi ada lagi air semaya buat berubat tu, air semaya orang yang penyakit ain dah. Dia kata gapo deki ke ataupun dia tengok tak molek ke. Nah. Siapa orang tu sakit, orang yang diainkannya, dia tengok dengan mata yang tak molek tu, maka air semaya dia boleh buat berubat. Bukan air molek dah, air buat berubat dah. Bukan air berubat ni molek. Ada air buat berubat ni tidaklah molek mana, tapi untuk berubat dah. Dah ni tak cara musta'mal, memang Nabi suruh mandi dah dengan air yang telah kita air telah diambil semaya buat ubat penyakit ain pada orang kena penyakit ain dah. Itu kita baca mula lah. Okay, habis itu dah. Pergi nombor 4. Syarat yang keempat, bahawa tiada bercampur tanah yang akan tayamum itu dengan tanah atau kapur atau barang sebagainya daripada barang yang lekat ia pada anggota, dan jika ada ia sedikit sekalipun, kerana bahawasanya ia daripada halusnya menegahkan ia akan sampai tanah kepada anggota. Itu yang keempat. Kelima pula, bahawa qasaknya niatnya akan tanah kerana firman Allah Ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiban. 7 ada dah. Artinya qasak olehmu akan tanah niatmu, tujuanmu dah akan tanah yang suci dengan memindahkan dia dengan anggota atau kepada anggota, maka jikalau diterbangkan ghubar debu itu oleh angin kepada mukanya atau tangannya, maka digosok-gosokkannya akan dia atas anggotanya serta berniat ia nescaya tiadalah memadai ia akan dia, kerana ketiadaan qasad, sebab ketiadaan naqal memindahkan, yang mentahqiqkan ia qasadnya. Dan jika dikosadnya dengan berdirinya menghadap mata angin, itu akan tayamum sekalipun, kerana bahasanya ia pada hakikatnya tiada mengqasad ia akan tanah, tak hanya senya tanah datang ia akan dia, tak kala mengqasad ia akan angin. Dan dari kerana itu, jikalau diterbangkan oleh angin akan tanah kepada mukanya dan tangannya, maka diambilnya akan tanah yang di mukanya dengan tangannya serta dengan niat, lalu disapukannya akan dia kepada muka. Diambilnya tanah yang ada pada tangannya dan disapukannya akan dia kepada tangannya, atau terbangkan akan dia kepada tangannya, maka diambilnya dengan tapak tangannya dengan niat yang beserta dengan mengangkatkan tangan, lalu disapukannya kepada mukanya, atau diambilnya akan dia dengan tangannya dihawak di udara serta berniat ia, maka disapukannya akan dia kepada anggotanya, atau diambilnya akan ghubar debu tanah yang di bumi dengan mukanya dan tangannya, seperti bahawa digosok-gosokkannya akan sekalian mukanya ke bumi serta dengan niat, kemudian maka digosok-gosokkannya akan kedua tangannya ke bumi, atau diambilnya akan ghubar tanah yang tebal pada hawa, pada udara dengan mukanya, seperti bahawa digerak-gerakkannya akan mukanya pada hawa, nasaya mada ilah akan dia. Sekalian tersebut itu kerana diperoleh naqal yang mentahqiqkan bagi qasad yang berserta ia dengan niat. Syahadan,
Jikalau ditayamum akan dia oleh orang yang lain dengan izinnya, seperti bahawa memindahkan yang diberi izin akan tanah kepada anggotanya, dan menyapu ia akan dia dengan dia dan berniat yang memberi izin dengan niat yang kebilangan yang berserta ia, juga memindahkan tanah pada hal berkekalan niatnya hingga menyapu muka, niscaya sahlah tayamumnya. Dan jikalau dengan tiada uzur sekalipun kerana didirikan perbuatan yang diberi izin pada tempat perbuatan dirinya. Kata Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah, disyaratkan keadaan yang diberi izin itu memayis. Okey, yang 7 tahun ke atas dah. Lebih kurang dah. Kata Syekh Ramli dalam Nihayah, jadi kalau ada yang diberi izin itu kanak-kanak atau yang kafir atau yang haid atau yang nifas sekalipun boleh berlaku. Tu kira dah. Tak jauh maih dah. Dan jika berhadas yang memberi izin atau yang diberi izin kemudian daripada mengambil tanah dan dahulu daripada menyapukan dia ke muka, adakah batal nakalnya? Atau tiada bersalah-salahan pada yang demikian itu, Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli? Maka yang diiktimadkan Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah bahawasanya batal nakal yang diberi izin apabila berhadas. Yang memberi izin kerana bahawasanya ialah yang memberi izin yang menyertai bagi niat dan bagi ibadat. Betul. Adapun yang diberi izin maka hanya sahaja mengganti ia daripadanya pada semata-mata mengambil tanah dan menyapu anggota jua tiada pada niat yang mendirikan bagi ibadat dan yang menghasilkan ia baginya. Adapun yang diiktimadkan Syekh Khatib Syarbini dan Syekh Ramli dalam Mughni dan Nihayah, maka bahawasanya tidak batal nakal yang diberi izin dengan hadas. Salah satu daripada keduanya, adapun yang memberi izin maka kerana bahawasanya ia tiada memindahkan tanah, dan adapun yang diberi izin maka kerana bahawasanya tiada ia yang tayamum dah. Dan demikian lagi tiada batal nakalnya ketika berhadas keduanya pada ketika itu. Kata Syekh Khatib Syarbini dan Syekh Ramli dalam Mughni dan Nihayah, disunatkan bagi yang kuasa atas tayamum dengan sendirinya bahawa jangan memberi izin ia akan orang yang lain pada mentayamumkan dia supaya keluar ia daripada khilaf, tetapi dimakruhkan baginya yang demikian itu seperti yang telah dinyatakan dengan dia oleh Syekh Damiri dah. Dumairi kata ada Damiri dah. Habis kat tu dulu kita bicara. Ini syarat kelima dah. Keempat kelima. Keempat, syarat keempat dah. Tanah yang dipakai dan tanaman tidak bercampur dengan tepung atau kapu. Capu pun tak boleh kata dah. Atau lainnya dari sesuatu yang dapat melekat pada anggota tubuh sekalipun sedikit. Tak boleh guna kapu lah. Kerana itu dengan lekatnya menghalangi tanah sampai ke anggotanya. Kira gitulah. Kalau kita ni detail sangat lah dah. Kita baca lagi. Bahawa dimasukkan dengan tanah kerana firman Allah Ta'ala فَيَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Artinya kuasakan olehmu akan tanah suci, surah Al-Maidah ayat 6. Dengan memindahkannya ke anggota atau kepada anggota, maka kalau terbang ke angin ke muka atau tangan lalu digosokkannya ke anggotanya dengan berniat, maka tidaklah memadai. Kerana ketiadaan qasad dan sekalipun qasadnya sambil berdiri menghadap mata angin sambil bertayamum, kerana pada hakikatnya tidak mengqasadkannya tanah. Hanya sahaja tanah datang di kala tiup angin. Dia kata gitu dah. Kena ambil lah, kena ambil tanah. Bukan mari sendiri terbang kau apa dah. Dia bukan niat nak ambil tanah. Nak niat juga ambil tanah dah. Kerana itulah kalau angin menerbangkan tanah lalu kena muka dan tangan, lalu diambilnya tanah yang melekat pada mukanya dengan tangannya dulu dah. Disertai dengan niat lalu disapunya semula ke mukanya dan diambilnya tanah yang ada pada tangannya dulu. Dan disapunya semula ke tangannya atau tiup ke tangannya. Maka diambilnya dengan tapak tangannya dengan niat berbarengan dengan mengangkat tangan. Dia ambil debu tanah bila-bila tergebir itulah. Lalu disapunya ke mukanya atau diambilnya tanah dengan tangannya di udara. Disertai dengan niat lalu disapunya ke anggota tubuhnya. Atau diambilnya debu dari tanah dengan mukanya dan tangannya nak. Ini yang ambil debu tu, debu di tanah. Dia guna dia ditunduklah muka dia gini ke tanah dengan muka dia. Kemudian digosoknya lagi ke tangannya. Dah.
Tangan jadi tergosok atas tanah dah. Atau dia ambil debu tanah yang tebal di udara dengan mukanya, umpamanya digerakkannya mukanya di udara. Maka semua cara itu dianggap memadai kerana sudah tercapai pemindahan yang menunjukkan adanya qasak disertai dengan niat. Detail ni lah. Itu rasa terbest lagi dah. Kena niat awal-awal. Gitu. Tapi tahulah kita rasa detail sangat dah. Tak payah bincang setara ni dah. Tak apalah, kita dengarlah pendapat ulama dah. Adalah faedah dia dah. Kalau ditayamumkan oleh orang dengan oleh orang lain dengan izinnya, umpamanya orang diberi izin memindahkan tanah ke anggotanya dari sapunya oleh orang lain telah, dan orang yang mengizinkan berniat sesuai dengan niat yang semestinya, yang berbarengan dengan pemindahan tanah dan niat terus sampai ke menyapu muka, maka sahlah tayamumnya sekalipun tanpa ada suatu uzur, kerana dianggap perbuatan orang yang diberi izin menempati perbuatan orang yang mengizinkannya. Macam dia buat sendiri, padahal dia suruh orang lain buat, dia dah. Dia sapu muka saya, debu. Dia duduk dah. Macam dia buat diri lah. Benda ni kalau orang sakit memang dah perlu dah. Syekh Ibn Hajar berkata dalam kitabnya Tuhfah, disyaratkan keadaan orang yang diberi izin itu sudah mencapai usia mumayyiz. Tadi nak suruh budak besar lah, budak kecil doa ni 5 tahun tak boleh. Umur 7 tahun lah kita kata dah, 7 tahun ke atas lebih kurang. Baru memayih molek, barulah boleh suruh dia ambil tanah sapu muka kita, sapu tangan kita dah. Dan Syekh Ramli berkata dalam kitabnya bernama Nihayah dah, dan sekalipun yang diberi izin itu anak-anak lah, atau orang kafir atau wanita yahid atau yang nifas sekalipun, sah lah kau. Dah. Tak kira siapa-siapa dah. Bini kau siapa dia dah. Dia kira boleh berlaku tak? Wahid kau tengah nipah kau tina tu, nak sapu muka kita, tayamum tu boleh. Tak ada masalah. Pakai budak kecil 5 tahun, 3, 4 tahun pun disuruh sapu muka kita, dia faham dan dia buat, dan kita suruh tak apa, mengikut syiram ni tak apa pula. Syekh Ibn Hajar Hatami ni tak boleh dah. Dan kalian beri izin berhadas atau diberi izin sudah mengambil tanah. Dan sebelum menyapu muka, apakah pemindahan tanah tadi batal atau tidak? Dah. Orang yang memberi izin berhadas atau diberi izin sudah mengambil tanah. Dan sebelum menyapu muka, apakah pemindahan tanah tadi batal atau tidak? Dalam hal ini Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli berbeza pendapat, dan yang dipegangi oleh Syekh Ibn Hajar dan kitabnya Tuhfah bahawa pemindahan tanah menjadi batal bagi orang yang diberi izin apabila memberi izin berhadas, kerana ialah yang berniat dan ibadah itu untuknya. Dia kata batal pula. Berhadas mana bahasa kita pelik dah. Memang tayamum ni untuk orang yang berhadas dah, dia suruh pergi berhadas, dia suruh kita tayamum. Dah, kita tak usah payah dah. Sedangkan diberi izin hanya sebagai pengganti dia, yang memberi izinnya hanya mengambil tanah dan menyapunya pada anggotanya, dan ia tidak berniat untuk melakukan ibadah dan bukan pula hasil ibadah itu untuknya dah. Memanglah dia bukan untuk ibadah untuk dia, untuk orang yang suruh dia dah. Tapi yang dipegangi oleh Syekh Khatib Syarbini dan Syekh Ramli dalam kitab Mughni dan Nihayah bahawa tidak batal pemindahan tanah bagi yang diberi izin dengan berhadas. Salah seorang dari keduanya, kira budak tu ke orang hak dia suruh tu, atau dia ke berhadas ke, tak batal. Yang beri izin bahawa dia tidak memindahkan tanah dan yang diberi izin bukan pula yang bertayamum, dia tak ada masalah, ikut dia lah nak berhadas. Boleh. Yang pentingnya matlamat dia untuk itulah, untuk tayamum dah. Demikian juga tidak batal pemindahan tanah. Kita ambil Syekh Ramli lah, lebih mudah dah, dan lebih tidak menyusahkan, lebih realiti dah. Demikian juga tidak batal pemindahan tanah kalau pada itu keduanya berhadas. Gitulah, itulah betul kan tayamum untuk menghilangkan hadas ataupun mengangkat hadas ataupun membolehkan, ikut mazhab kita membolehkan benda terlarang dah. Syekh Khatib Syarbini dalam kitabnya Mughni Muhtadab, Syekh Ramli dan kitab Nihayah bagi yang kuasa tidak memberi izin kepada orang lain untuk mentayamumkan dirinya agar keluar dari perselisihan pendapat. Ini memanglah kita molek ibadah ni kita buat sendiri, jangan suruh orang dah. Nak beratkan suruh dah kita mati dah. Dia kita mati baru suruh orang baca Yasin laga pengatik kita, lagilah berat dah. Lagi tak molek atas dunia pun
Kalau tayamum ibadah ambil sembahyang ke apa, kalau kita tidak sakit dah. Kita kuasa, kita kena hinakan diri kita, lemah. Hina-dinakan diri kita di hadapan Allah, biarlah kita ni berasa hamba, jangan kita jadi peraja lagi dah. So tayamum, so ambil sembahyang, kau lai belakang pada kita dah. Tak molek lah kita kata dah. Dan yang penting dia kata agak keluar dia selisih pendapat lah. Sini Syekh ni kata dah, di kalangan para ulama ini, tapi dimakruhkan baginya memberi izin seperti dinyatakan oleh Syekh Damiri dah. Kita baru dengar dah. Sebenarnya Syekh Damiri ni kitab je suhu lah, hebat juga lah. Dia 10 jilid dah, cetakan terbaru. Syarah Minhajut Talibin. Terus kita alih banyak orang ni dah. Gitulah dah. Tapi detailnya detail biasa nihayah. Suhu nihayah dengan kitab Syekh Tufah ni dia lebih detail lah. Dia detail sampai kita tak boleh nak rasa, tak boleh nak amal. Pening sangat. Cara Damiri ni atau Dumairi dah. Damiri atau taklah macam-macam baca, ada Damiri atau Dumairi dah. Syekh ni ada wak kitab je menarik lah. Kita tengok dah sikit dah. Syarah Minhajut Talibin Imam Nawawi. Pada kali sekat ni lah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.